Nalada Kemaja Binti Muhammad Al-Sudi yang memetik di 18284. Pada hari ini saya akan membuat perubahan yang menggunakan buah apel hijau dan juga apel merah. Okey, seperti kita tahu, apel merah ni mempunyai tinggi serat, flavonoid dan quercetin dan mempunyai fungsi yang bagus, iaitu fungsinya mengurangkan risiko tekanan darah tinggi, baik untuk jantung dan juga stroke. Kemudian, buah apel ni mempunyai kandungan serat yang membantu mengawal paras kolesterol dalam badan. Kemudian, mempunyai kandungan kalori yang rendah. Fungsinya mengurangkan berat badan dan merupakan langkah yang baik bagi mereka yang mempunyai berat badan berlebihan ataupun obesiti. Ketiga, mempunyai serat dan flavonoid dan mempunyai fungsi yang bagus seperti menstabilkan kandungan gula dalam darah serta mampu mengurangkan risiko diabetes. Seterusnya, apel merah ini juga mempunyai kaya antioksidan yang berfungsi sebagai pencegah kanser paru-paru dan prostat ataupun kanser kolorektal. Kemudian, apel merah ini juga kaya dengan flavonoid dan quercetin, iaitu berfungsi sebagai membantu memperkuatkan sistem imun dalam badan dan juga mengurangkan risiko asma dan juga alahan. Seperti yang kita tahu, apel merah juga mempunyai kandungan pektin dan tinggi kandungan serat yang berfungsi sebagai prebiotik bagi membantu perkembangan bakteria baik dalam badan. Kemudian, kandungan serat yang tinggi juga mampu membantu sistem pencernaan dalam badan. Seterusnya, apel hijau. Apel hijau ni mempunyai kaya vitamin A, C dan juga K. Fungsi vitamin A pula membantu mengekalkan penglihatan yang baik dan vitamin C pula membantu memelihara sel-sel kulit daripada radikal bebas dan mengurangkan risiko kanser kulit. Bagi vitamin K, ia mempunyai kemampuan untuk menyembuh pembekuan dalam darah. Seterusnya, apel hijau ini juga memiliki kandungan lemak yang rendah yang membantu mengekalkan aliran darah yang baik dalam tubuh badan dan membantu mencegah penyakit jantung dan juga stroke. Dan apel hijau juga mempunyai kalsium yang mampu menguatkan tulang dan juga gigi. Apel hijau juga mempunyai kandungan serat yang tinggi kerana kulit apel ini mempunyai serat yang tinggi yang mampu meningkatkan metabolisme dalam badan dan membantu proses detoksifikasi dalam memastikan hati dan juga sistem penghadaman daripada unsur yang berbahaya. Pada hari ini kita akan membuat perubahan apel hijau dan juga apel merah. Yang pertama, kita perlulah membasuh terlebih dahulu buah apel ini sebelum kita memotongnya. Kemudian, sediakan peralatan yang sesuai seperti pisau dan sebagainya dan juga kita perlu memakai sarung tangan bagi mengelakkan kerosakan pada makanan ataupun keracunan makanan. Sebelum memulakan pemotongan buah, kita perlu memakai sarung tangan bagi mengelakkan kerosakan ataupun keracunan makanan. Pertama, kita perlu memotong bahagian tengah buah, kemudian buang biji-biji apel supaya kanak-kanak tidak tercekik. Macam ini. Kemudian, potong bahagian isi kiri dan kanan bahagian apel, kemudian tinggalkan isi di bahagian tengah apel. Seterusnya, buatkan bahagian lubang segi 4 untuk meletakkan bahagian seterusnya. Langkah yang seterusnya, ambil bahagian kulit buah apel untuk menghasilkan mata. Lepas itu, potong bahagian isi kiri dan kanan buah apel secara berperingkat.
Bahagian isi apple yang telah dipotong perlulah disusun mengikut susunan secara teratur seperti ini. Kemudian, ambil bahagian apple yang telah dipotong tadi. Kemudian, potong sehingga menghasilkan potongan yang lebih besar untuk menghasilkan kepala angsa. Langkah yang seterusnya, ambil bahagian apple yang telah dipotong tadi, kemudian ukirkan seumpama bentuk kepala angsa. Kemudian, ambil garpu ataupun peralatan yang tajam untuk menghasilkan lubang bagi meletakkan mata angsa. Setelah siap bahagian mata, langkah seterusnya ialah lengkapkan bahagian kepala dan juga badan angsa seperti ini. Langkah yang terakhir, susun semula bahagian-bahagian apple yang telah dipotong tadi sehingga teratur. Setelah siap menyusun semula bahagian-bahagian isi apple tadi, bahagian tersebut akan menjadi seperti ini. Angsa. Kemudian, ulang langkah yang sama seperti apple tadi untuk menghasilkan angsa yang berwarna hijau. Setelah siap kesemua apple tadi menjadi angsa, hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya Nada dan Tim Muhammad Ashidi nominasi di 18284. Sekarang saya akan membuat gubahan yang menggunakan buah 3 jenis buah seperti ini. Saya menggunakan buah hinggikai, buah orange dan juga buah strawberry. Seperti yang saya tahu, kandungan yang ada dalam buah strawberry ini iaitu mempunyai vitamin C, antioksidan dan fitokimia yang menjaga sistem imun agar sentiasa sihat. Fungsinya ialah meningkatkan daya ketahanan terhadap beberapa patogen yang menyebabkan penyakit. Dan kedua, buah strawberry ini juga mempunyai fitokimia yang berfungsi sebagai meningkatkan fungsi otak dan juga sistem saraf. Ketiga, buah strawberry ini mempunyai kalium. Fungsinya ialah memberikan peranan kepada kesihatan, mengembangkan saluran darah dan meningkatkan kesihatan sistem peredaran darah. Keempat, buah strawberry juga mengandungi kalsium, fosforus dan fluorida yang berfungsi sebagai menguatkan tulang badan kita. Buah seterusnya buah orange. Buah orange mempunyai kandungan vitamin C yang mampu melawan radikal bebas. Dan kulit buah orange ini mampu merawat sel kulit mati dan liang-liang ataupun luka, lingkaran hitam dan kulit kering dan mampu mencerahkan kulit. Dan dia juga membantu sistem pencernaan. Kedua, mempunyai kandungan
kalsium yang tinggi. Di sini ialah mampu menguatkan gigi dan meningkatkan ketahanan badan kita. Yang ketiga, mengandungi asid folik yang berfungsi sebagai mencegah penyakit jantung. Yang keempat, mengandungi vitamin C, berfungsi bagi melindungi tubuh daripada serangan kanser, merangsang pengaliran darah dan menyembuh luka luar dan juga luka dalam dengan cepat. Seterusnya saya memilih buah tembikar. Kandungan yang ada dalam buah tembikar ini mempunyai elektrolit, natrium, kalium yang berfungsi sebagai membantu mengurangkan peluang mendapatkan stroke haba. Kedua, membantu menghidrat tubuh kerana buah tembikar ini mempunyai banyak air bagi menghalang dehidrasi. Seterusnya mempunyai antioksidan karotenoid yang berfungsi sebagai mengekalkan kesihatan kardiovaskular dan juga jantung. Yang ketiga, mengandungi vitamin C. Fungsinya ialah memerangi jangkitan dan menguatkan sistem imun badan dan menyokong penyerapan zat besi. Kemudian mengandungi vitamin A yang berfungsi memperkuatkan penglihatan, gigi dan juga membran mukus seseorang. Kemudian, buah tembikar ini juga mempunyai kalsium dan juga mangan yang berfungsi membantu dalam perkembangan tulang, dan juga kalsium penting untuk rembesan hormon dan juga magnesium membantu dalam membina fungsi otot dan juga saraf. Yang keenam, mengandungi vitamin B kompleks yang berfungsi sebagai membantu pengeluaran sel darah merah, perkembangan sistem saraf, memperkuatkan sistem imun, fungsi otak dan juga pengawalan metabolisme karbohidrat. Air sekali kaya dengan serat berfungsi sebagai menjaga saluran pencernaan dengan sihat dan menghalang sembelit serta pergerakan usus yang lebih teratur. Sebelum kita hendak memotong buah, kita perlulah memakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian, potong bahagian atas dan juga bawah buah tembikar seperti ini. Kemudian, buang ke semua bahagian kulit buah tembikar sehingga mendapatkan isi buah tembikar sahaja. Seperti ini. Kemudian, potong pada bahagian isi buah tembikar untuk menghasilkan satu ataupun dua lapisan bahagian kek buah. Seterusnya, hasilkan lagi satu lapisan untuk menghasilkan kek buah. Dan bentukkan isi buah tembikar menjadi bulat seperti bentuk kek. Kemudian, susun semula bahagian yang telah dipotong tadi sehingga menjadi sebentuk kek. Langkah seterusnya ialah bersihkan semula bahagian-bahagian yang telah digunakan tadi sehingga bersih. Kemudian, hiaskan bahagian-bahagian kek menggunakan strawberry dan juga buah oren. Kemudian, ambil buah strawberry dan potong hingga menjadi 4 bahagian.
Setelah buah strawberry dipotong menjadi 4 bahagian, hiaskan kesemuanya strawberry tersebut pada bahagian buah tembikai. Kemudian, ambil sebiji buah oren, potong pada bahagian atas dan bawah, dan potong bahagian tengah buah oren dan potong nipis pada bahagian lain. Seperti ini. Setelah buah oren telah siap dipotong, hiaskan buah oren tersebut pada bahagian tepi kek tembikai. Setelah kesemuanya bahagian-bahagian yang telah dipotong disusun, kek tersebut akan menjadi seperti ini. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan, iaitu 5 buah yang saya pakai, iaitu buah apel merah, apel hijau, buah tembikai, strawberry dan juga buah oren. Inilah hasilnya saya menghasilkan daripada buah apel hijau dan juga apel merah menjadi angsa. Dan saya menggunakan buah oren, tembikai dan juga buah strawberry sebagai kek buah.